Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6, cahaya optik. Okey, untuk cahaya optik hari ini kita terus ke pembiasan 6.1, right? Okey, pembiasan. Sebelum ni kita dah jumpa dalam bab 5 pun pembiasan, cuma this one ialah under cahaya. Okey? First, awak kena buat nota pocket, nota ringkas. Macam selalu kita belajarlah maksud pembiasan. Apakah itu pembiasan? Okey, sila tengok kat sini. Pembiasan itu fenomena. First, dia fenomena. Okey. Kedua, disebabkan berbeza ketumpatan. Okey, nampak ni? Perkataan berbeza atau berlainan ketumpatan optik means benda tu tak sama jenis. So, dia akan menyebabkan perubahan hal laju apabila merambat. Okay, first, andai kata ketumpatan yang berbeza tu ialah antara udara dan blok kaca. Means, dia takkan straight line. Suppose garisan ni straight line. Contoh saya ambil pembaris. Suppose kalau dari sini, kalau udara semata, dia akan straight lah macam ni, ke atas ni. Kalau udara semata, dia akan bergerak lurus. Sifat cahaya kan. Tapi bila dia jumpa objek yang berlainan ketumpatan, dia akan membias. Membias means dia membengkok. Sama ada dia mendekati garis normal ataupun menjauhi. For this one, dia suppose straight line, betul? Tapi bila dia jumpa garis normal 90 darjah, dia akan mendekati. This one ialah kes mendekati. Udara jumpa kaca. Okay? Andai kata kes kedua, kaca jumpa udara, supposed to be dia akan straight line, betul? Tapi disebabkan berbeza ketumpatan, dekat sempang tengah ni, dia akan membias, which is kalau tengok daripada garis normal ni, dia akan menjauhi. Nampak? Menjauhi daripada garis normal. Okay. First, awak dah dengar perkataan sinar. Sinar sebelum ni awak tahu mesti arah cahaya tu dari mana. Tuju sebelum, bias selepas. Okay, sama je dua-dua gambar ni. Tuju sebelum, bias selepas. Sudut mesti diambil daripada normal ke sinar. Kalau dia tuju, normal ke sinar I lah. Kalau bias, normal ke sinar R. So dekat sini, normal ke sinar ialah I, normal ke bias ialah R. So the first case, I lebih besar dari R. Second case, I lebih kecil dari R. Okay, so kesimpulan dia dekat sini, awak kena tahu, apabila udara ke kaca, I lebih besar dari R. Maknanya ketumpatan kurang ke ketumpatan tinggi. Ibarat macam ni lah, awak duduk dekat keadaan sekeliling sekarang, udara. Awak masuk kaki awak dalam lumpur. Dalam lumpur kan berat kan? Kaki awak tak boleh jalan laju. So, bila dia berat, bermakna yang first tu lagi ringan. That's why sudut dia lebih besar. Tu antara konsep awal lah untuk awak clear kan. Yang kedua, selepas definisi dan rajah tadi, rajah kena buat supaya awak tahu dia membengkok, menjauhi atau mendekati. Lepas tu supaya awak tahu mana gambar rajah sinar dengan anak panah dan mana satu I, mana satu R dia punya cara baca. Ada pelajar dia salah baca ke satah tau. Ni kita panggil dia satah. Kalau saya buat macam ni, ni satah. Okay. Garis normal dengan satah, sifat dia mesti 90 darjah. So, sudut tidak boleh dibaca dari sinar ke satah. Salah. Dia mesti dibaca dari sinar ke garis normal. Itu betul. Okay, definisi rajah. Yang ketiga, sila tuliskan formula yang terlibat. Formula yang terlibat, bila kita relatekan dengan N ini bukan number of. N ini index bias. Sebab kita sebut pasal bias kan. Alright. Dia mesti V dengan C tu, dia punya formula ialah nisbah. Bermakna hal laju cahaya per hal laju medium. Hal laju cahaya konstan 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. This one. Sebab dia merambat dalam vacuum. Kalau medium ni tengok keadaan lah. Cahaya tu lalu mana? Kertas, kaca, tengok medium apa. Setiap medium, video tak sama. Okay? Next, macam ni lah. Setiap medium, V dia tak sama. Bila tidak sama, indeks biasan juga tidak sama. Okay, ni contoh lah. Bila N tidak sama, sinaran dia punya sudut juga tidak akan sama. Alright, next. Untuk 6.1, instead of formula tadi, awak juga kena tahu dia ada kaitan dengan hukum. Hukum Snell. Hukum Snell mengatakan, kalau saya jadikan nisbah tu unit yang sama, N per N, sin per sin. Bermakna awak akan bahagikan arah yang berbeza. Darab pindah jadi bahagi, darab pindah jadi bahagi. So, akan nampak nisbah
indeks bias dengan nisbah sin theta. Theta ni sudut dia adalah songsang. Perasan tak? 2 dengan 2 bawah ni songsang. Sebabnya dia sebenarnya adalah hasil darab. N2 sin theta 2, N1 sin theta 1. Macam tu je lah. Masukkan formula hukum Snell. Kemudian awak kena tahu last one tentang 6.1 ialah formula yang melibatkan, tadi dah formula kan? Okay, means awak kena tahu tentang eksperimen. Eksperimen bias melawan 7. Sinar bias melawan sinar 7. Means awak kena baca sudut. So, ini antara eksperimen PKS yang awak akan buat masa amali SPM. So, awak perlu bongkar kaca, awak perlu kotak sinar, so, awak akan onkan kotak sinar, dia akan keluarkan cahaya. So, bila dia jumpa objek yang bermedium ketumpatan tidak sama, dia akan membias, membengkok. Okay, bias tu bengkok. Okay. So, akan bacalah nilai menggunakan sudut baca apa? Protektor, betul? So, untuk bacakan sudut, awak kena ambil protektor. Yang semi bulat tu, awak akan baca sudut dia. So, akan nampak semakin membesar I, semakin membesar R. Means, kalau sudut I ni 20, contoh sudut bias ni pun 20. Sudut 7, 60, sudut bias pun 60. Contoh. So, awak akan dapat nilai dia tu semakin bertambah. So, this one is calculator je lah. So, bila awak baca calculator, sin I, sin R ni tak ada unit. No unit. Yang ada unit hanya adalah theta ni saja. Sebab dia adalah darjah. Okay. Saya rasa itu saja untuk bab 6.1 bias. Nanti kita akan masuk seterusnya 6.2 which is pantulan dalam penuh. Oh, one more. Last formula. Sorry, lupa. Dalam nyata, dalam ketara. Sila masukkan formula dalam nyata, dalam ketara instead of hukum Snell. Hukum Snell 1. Yang kedua tolong masukkan dalam nyata, dalam ketara. Yang pertama tadi sin I, sin R, betul? Awak dapatkan dia punya C per V. First formula C per V. Second formula is D per D. Ni dia punya eksperimen. Ni pun PKS juga. Awak akan letakkan bika, letak air dan lihatkan objek dekat bawah ni. Macam shilling ke, jarum ke, awak akan nampak dia agak tinggi kedudukan. Maksudnya dia ada image asal dan image maya. Means ada objek asal dalam nyata dan dalam ketara. Ketara tu means awak macam tertipu lah. Dia bukan jarak yang betul. So, akan nampak H over H in English. Height over height. Kalau bahasa Melayu, dalam per dalam. D over D. D besar per D kecil. H besar per H kecil. Benda yang sama. So, unit kalau pakai pembaris means unit dia akan dapat cm lah. Okay. So, cm per cm, potong-potong awak akan dapat n tiada unit. Tiada unit. So, ini adalah formula kedua. Selepas Snell, formula dalam nyata, dalam ketara. So, itu saja untuk bab 6.1. Lupa, sorry ada satu lagi tadi. So, next class kita akan masuk 6.2. Terima kasih.